Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa zakkirna ma nusina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ir aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim. لا رياء ولا سمعة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وحققنا بنور الفهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Syubki selaku pengurusi pada pagi ini, yang berusaha Dr. Maknawi sebagai selaku pengurusi Darul Waqi, penyampai tahsin Ustaz Arifin, penyampai kepada tafsir Ustaz Amran, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kitab hikam, di mana perbincangan kitab hikam ini kita kepada matan yang ke-8, hikmah yang ke-8, di mana saya gunakan syarah ataupun syarah yang digunakan oleh Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tidak keluar daripada hikmah ataupun syarah daripada Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa barakatihima wa asrarihima wa anwarihima wa bi jami' ulumi wa barakati wa asrari wa anwari masyayikhina ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Syekh Ibn Athaillah Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Arif Al-Wali Ar-Rabbani dalam hikmah yang ke-8, Iza fatahalaka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal a'mala anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaik. Hikmah yang ke-8, lebih kurang terjemahan dia, Iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, jalan mengenal Allah bagimu, fabatu bali ma'aha in qalla amaluka, maka jangan kamu hiraukan mengapa itu terjadi, wa in qalla amaluka, walaupun amalmu masih sangat sedikit. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah kerana dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik, bahawa makrifah itu merupakan anugerah Allah kepadamu. Wal a'mala anta muhdiha ilaih, sedangkan engkau mempersembahkan amal-amal soleh kamu kepadanya, kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridhu alaik, maka apalah arti apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Jadi itu terjemahan matan hikam. Sekarang kita sama-sama lihat huraian yang dilakukan oleh Al-Imam Syekh Asy-Syarqawi. Iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, apabila Allah telah membuka kepada kamu satu bagai, satu pihak daripada ta'aruf. Ta'aruf ini berkenalan dengan Allah, yakni ma'rifatullah, ma'rifah khassah. Allah buka basirah seseorang itu hingga dia dapat musyahadah, dia sampai kepada ainul yaqin, sampai kepada haqqul yaqin, dan sebagainya. Dia dapat syuhud, memandang Allah
Jadi pada masa itu fala tubali ma'ha in qalla. Jangan kamu hiraukan, jangan kamu pedulikan dengan sedikitnya amalan kamu. Ai biqillati amalika. Jadi amalan baru sedikit, tapi Allah sudah buka satu bagai daripada bagai makrifah. Jadi di sini amalan yang sedikit itu kadang-kadang di sisi Allah Subhanahu wa taala dikira sangat besar. Dengan ikhlas, dengan al-fana lillah. Al-fana iaitu adamu ru'yatil abdi li fi'lihi bi qiyamillahi ala zalik. Dia rasa fana ini, dia rasa apa yang dia buat, manusia rasa hamba Allah ni murid salik, dia rasa apa yang dia buat itu semuanya adalah daripada taufik hidayah Allah, semuanya daripada qudrat Allah, semuanya daripada perbuatan Allah kepadanya. Jadi pada masa itu amalan yang sedikit mendapat redha Allah. Kadang-kadang amal ibadat yang banyak, tetapi apabila ada kekurangan, ada kelemahan, ada pula mari riya, ujub, hubus syuhrah, hubus zuhur, maka kadang-kadang amalan itu walaupun banyak, dia boleh sedikit, boleh berkecai. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah min zalik. Jadi pengajaran yang kita nak ambil di sini bukannya sedikit atau banyak amalan yang kita lakukan, tetapi yang kita nak ialah apa yang kita lakukan itu mendapat redha Allah. Mendapat redha Allah. Jadi tak ada cara lain nak dapat redha Allah melainkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Seperti Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah, ikhlas lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana min awwalil muslimin. Dalam ayat lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerana Allah, la li anfusikum, bukan kerana yang lain. Jadi annas salik dia proses satu proses amal ibadah, wirid tertentu untuk satu usaha untuk mendekatkan diri, untuk wusul ilallah, sampai kepada Allah, sampai batah hati kepada Allah. Jadi seorang salik itu dia menjalani hati kepada Allah. Bagaimana? Dengan lakukan pelbagai amal ibadat. Hendaklah dia lakukan banyak amal ibadat. Sebab apa lakukan banyak amal ibadat? Untuk mematahkan, untuk melepasi halangan nafsu. Untuk melepasi halangan nafsu. Dia panggil aqabat. Aqabat iaitu makna asalnya ialah jalan yang sukar yang di kawasan berbukit, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Najul Amin. Jadi maksud ni seseorang itu salik itu nak dalam usaha dia nak sampai kepada Allah, dia hendaklah kuat mujahadatun nafsi, hendak melakukan riyadah. Riyadah artinya usaha gigih melakukan istiqamah dalam amal ibadah. Supaya dapat melepasi halangan nafsu, pada masa itu dipanggillah itu sampai kepada Allah. Dipanggil al-wusul ilallah. Jadi wusul ilallah ini iaitu hati seseorang itu dia berasa dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Iaitu dengan seperti kita belajar dengan musyahadah. Dengan musyahadah sampai kepada Allah. Iaitu sampai kepada Allah itu juga dinamakan sebagaimana dia pandang dengan mata hati, dengan basirah dia, bahawa kita tidak terlepas pada Allah.
Allah, tidak dari irah Allah, Allah untuk usul hadrat ini adalah sesuatu kebuah dan Allah. Dia tidak boleh jadikan makhluk sebagai papan dia. Jadi apabila seseorang itu sampai kepada Allah, faiza syara'a fil mujahadat, apabila seseorang itu salik ini memulai dengan mujahadatun nafsi. Mujahadah, kalau mujahadah ni biasanya dia dari pihak amal zahir. Kalau untuk memperbaikkan hati, biasanya dengan mukabadah, nak menyucikan hati. Mujahadah dan mukabadah ini terhasil Allah ini buat istiqamah, jangan buat semua ibadah dengan istiqamah penuh ikhlas. Jadi apabila seorang itu salik, Syekh Syarqawi mengatakan, dia hurai, apabila seseorang salik itu kadang-kadang dia mendani hati dia, usaha dia, ikhtiar untuk nak dekat dengan Allah, dengan dia cari belajar kitab tasawuf, guru dia itu dia murid, dia mendekat dengan Allah dengan belajar kitab-kitab tasawuf, dia cari, dia kaji, dia cari guru. Kemudian dia mulakan dengan amal ibadah, istiqamah dengan zikir, istiqamah dengan ada zikir pagi, ada zikir petang dan sebagainya. Jadi apabila dia buat ibadah yang macam-macam, jaga sunat rawatib dan sebagainya, kadang-kadang apabila dia buat amal ibadah, dia rasa biasa saja, dia rasa tak ada apa-apa pun. Dia pada masa itu kadang-kadang ada mari perasaan duka cita dalam perasaan dalam hati dia, datul hammi, ada berasa puas dan boring dah aku, syiddatil hammi wal ghammi, kadang-kadang mari perasaan dalam jiwa lama dah buat ibadah ni, lama dah duk kekalkan wirid zikir ini, kekalkan ayat Quran, wa rubbama tawallalahu nafsu at-tarkil ya. Kadang-kadang nafsu dia mengusik. Nafsu dia mengusik, nafsu dia kata tak payah, boleh buat ni, cukuplah kamu buat amal ibadah. Duk bertukus lomo sebuah ibadah. Ibadah ini aurat, baca aurat ini cukuplah. Tak ada apa kamu dapat. Biasa sahaja. Kamu macam orang tak buat pun macam kamu juga. Itu adalah bisik nafsu. Padahal dia tidak sedar pada masa itu sebenarnya Allah indahu naw'un min ma'rifatillah. Pada masa itu sebenarnya dia telah mendapat satu bagai dari usaha dia tadi, dengan izin Allah sudah dapat satu bagai daripada ma'rifatullah, satu bagai daripada ma'rifatullah. Tapi dia tak dia sudah dapat, anda dapat ma'rifatullah itu, dia semangat, tidak jemu, dapat istiqamah, dia dapat memandang Allah, dapat hati dia Allah, bahawa dia segala berlaku ini adalah pada Allah belaka. Itu sudah satu bagai daripada makrifah. Kemudian apabila dia buat lama-lama, dia rasa boring, dia rasa puas, dia rasa malah. Pada masa itu fa'arsyadahu Syekh radhiyallahu anhu, maka Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari membimbing, menasihati mereka, menuju ajar kepada murid atau pada murid salik ini yang telah jemu tadi. Dia bagi tunjuk ajar, mana dia kata, iza fatahalahu wijhatan minat ta'arruf, apabila Allah buka sebagai daripada ta'aruf, daripada pengenalan ma'rifah, buka Allah basah dia, dapat syuhud, basah dia, mata hati dia dapat zauq, memandang Allah dengan kegiatan amal ibadah dan sebagainya. Seperti apa, bagi contoh,
arafa bi tariq az-zawq. Salik itu dia sudah dapat merasai dalam jiwa ni, tidak merasai Allah Ta'ala hadirun ma'u. Allah itu senantiasa hadir dalam diri dia. Seperti Nabi SAW sabda, ihsan an ta'budallah annaka tarahu fa innahu yarak. Jadi dia dapat merasai bahawa tidak keseorangan. Dia ada Allah yang senantiasa mutali'un ala halihi. Allah yang senantiasa memerhati keadaannya. Dia dapat merasai, dia ilmu zauq, ilmu rasa. Dapat merasai dalam jiwa dia bahawa dia ini di dalam kuasa Allah, kudrat Allah, iradat Allah. Allah senantiasa memerhatinya. Araf tauqan annahu la fa'ila illallah. Dan dia dapat merasai bahawa dalam hidup, dalam ini tidak ada yang melakukan yang hakiki, fa'il hakiki, tidak ada yang melakukan yang sebenar, yang melakukan sesuatu, yang berkesan kepada sesuatu itu illallah, melainkan Allah. Bi an hasala lahu tajallal af'al. Seperti dia dapat nyata tajalli af'al. Tajalli af'al Allah azhuwa awwalu tajalliyat indahum inda sufiyin. Tajalli af'al ini dapat merasai bahawa Allah lah yang menjadikan sesuatu di alam ini. Bila kita contohnya tajalli af'al, contohnya bila seorang itu tengok peredaran cakrawala, peredaran alam ini, perjalanan siang malam, kita tengok apa sesuatu yang berlaku itu semuanya adalah perbuatan Allah. Mari masuk dalam hati kita, itu adalah kesan daripada perbuatan Allah. Misalnya sekarang kita belajar alhamdulillah. Inilah af'alullah. Allah sedang melakukan bahawa mengizinkan kita dapat bincang ilmu tasawuf. Itulah di antara contoh af'alullah. Jadi tajalli af'al ini merupakan tajalli yang pertama, nyata yang pertama dalam jiwa seorang itu bagi sisi ahli tasawuf. Dia sudah sampai kepada Allah. Dia sudah usul ilallah. Kemudian tajalli as-sifat, tajalli asma, tajalli azat, yang paling tinggi. Jadi pada masa itu amal dia rasa sikit lagi. Dia rasa amal ibadat dia sikit. Dia tak kebilangnya lagi. Dia ini banyak dosa lagi, banyak maksiat lagi. Tak ada dia banyak dosa, maksiat lagi. Dia tak ada kekuatan lagi, zikir sikit lagi. Tapi Allah sudah datangkan dia sesuatu kekuatan. Walaupun jadi tak payah, artinya tak apalah, dengan sedikit ilmu, sedikit amal itu jangan dia besar. Kerana li'annal qasda minal amal, kerana qasd matlab amal yang kita ini al-qurbu min hadir Rabb, nampi mata hati kepada Allah, nak menghadap mata hati kepada Allah. Jadi Allah buka satu bagai seronok kita ibadah. Kita rasa dapat hadir Allah dalam hidup kita, rasa kita dalam muraqabah Allah, rasa Allah, af'alullah dapat jelas, dapat lihat, kita lihat sesuatu bukan sekadar lihat. Kita sesuatu dalam ini semuanya kita kait itu perbuatan Allah. Jadi seorang itu sebenarnya sudah dapat dinamakan tajallil af'al, nyata perbuatan Allah pada diri dia. Jadi kalau begitu menjadi bukti dalilun ala annahu, jadi bukti bahawa dia kehendaki Allah. Allah sayang kepada wa dan dia akan menjadi dari orang yang Allah ya. Maksudnya dia sedang dari oleh Allah, dia sekarang sedang dikasihi oleh Allah. Dia sekarang merupakan ahli kekasih Allah. Jadi para awal, para sufi dia mengatakan dalam kita menghadap Allah, dia benar-benar supaya dekat fahaman. Misalnya apabila kita nak jumpa besar, misalnya mereka berada dalam bilik, ada bilik khas. Jadi masuk mereka nak masuk jumpa tu kena ketuk bilik dulu, kena masuk dulu, kena buka pintu dulu. Kalau tak buka pintu tak boleh. Begitu juga dengan Allah. Bagi golongan awliya illah, zikir
yang kita lakukan setiap hari ini, aurat-aurat Quran, aurat zikir, farz dan sebagainya adalah merupakan sebagai kita nak mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pintu itu kita dapat mengetuk pintu, bukan semua orang dapat ketuk pintu itu dapat sampai ke situ. Jadi akhirnya pintu itu dibuka. Apabila buka, kita masuk. Apabila kita masuk, maka kita sampailah. Artinya zikir itu sebagai cara untuk buka pintu Allah. Dan apabila itu dinamakan ma'rifah. Dan ilmu sebesar-besar zikir ialah kita tafakkur fi malakutillah. Karena seperti Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil lil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi pada itu apabila Allah dah buka satu keseronokan satu Allah sudah pilih kita, maka apalah amal ibadah yang kita buat ni sikit. Kadang-kadang seorang tidak dapat melakukan amal ibadah, mengekalkan zikir dia kadang-kadang dengan sebab sakit. Allah uji dengan kesakitan. Allah uji dia dengan ujian anak, ujian keluarga, isteri, ujian anak-anak, menyebabkan dia bersibuk dengan ujian itu. Kadang dia fokus kepada ujian itu, menghadapi ujian itu, kadang-kadang menjadikan amal ibadat dia kurang. Sama ada Allah uji dengan sakit, uji dengan ujian-ujian lain, menyebabkan ibadat kurang. Tetapi kita kena, apabila ibadat kurang dengan sebab dia sakit ataupun sebab Allah uji dengan ujian lain, tetapi sebenarnya Allah nak memperkenalkan kepada dia bahawa itu lebih baik bagi dia. Ujian itu lebih baik bagi dia. Sebab apa lebih baik? Dengan ujian itu barulah dia dapat ibadah dengan penuh khusyuk. Dia dapat rasa kehadiran Allah sangat-sangat penting. Dia dapat merasakan hakikat pertolongan Allah. Dia dapat merasakan dengan itu sebenarnya Allah nak taraqi dia. Allah nak taraqi, Allah mengangkat derajatnya di Allah Subhanahu Wa Taala walaupun amal ibadah dia sikit. Jadi walaupun amal ibadah dia sikit, tetapi kalau Allah inginkan dia, Allah sayangkan dia, maka tak apa. Jadi apabila Allah buka ma'rifah tadi, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Yakni Allah dengan kurnia dia, Allah nak memperdekatkan kita dengan Allah. Jadi kita pun yang pertama tadi dapat tajalli af'al. Kamu naik kepada tajalli wa tajalla alaika bisifati. Kita nyata pula dalam hati kita ini sifat Allah, kemudian nama Allah. Misalnya dapat sifat Allah, Allah beri kita nikmat. Allah beri kita nikmat, ke jelas dalam diri kita ini Allah sebagai mun'im, Allah pemberi nikmat. Kalau Allah uji di situ, Allah uji kita dengan kita tak sakit, tak nak susah, tak apa ujian keluarga, ujian semua kita tak nak susah. Tapi apabila Allah bagi, maka dalam hati kita jelas dalam bahasa surah kita ini nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz, Allah buat apa saja yang dikehendaki. Jadi kita tidak ada tempat, kita tidak apa. Mari sifat nyata asma'illah, nyata sifat Allah, asma'illah itu merupakan salah satu cara Allah nak mendekatkan kita kepada. Jadi apabila kita dapat tadi af'al tajalli tadi, sebenarnya itu yang paling besar nikmat daripada banyaknya amal ibadah. Amal ibadah kena istiqamah, kena buat. Tapi walaupun kita nak buat banyak tak mampu kerana beberapa halangan. Tapi tak, Allah berikan kepada kita makrifah yang membuatkan kita ini menjadi kekasih Allah. Jadi kita faham di sini cara untuk seorang itu nak sampai kepada Allah ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara murid. Murid dia sendiri nak sampai kepada Allah. Jadi dia panggil salik. Salik dia menjalani sesuatu ibadah, sesuatu disiplin, wirid, disiplin
untuk mendekatkan diri, amalkan tarikat dan sebagainya. Jadi pada masa ini orang murid ini dapatlah dia tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli asma, dan yang paling tinggi tajalli zat. Golongan yang kedua dia panggil golongan majzubin. Majzubin ini dipanggil murad. Murad ini Allah nak pada. Kalau murid, dia yang bersungguh-sungguh nak mencari Allah. Murad ini Allah pilih dia, Allah yang kehendaki. Jadi Allah pilih dia. Dengan Allah, apabila pilih, misalnya dengan Allah uji dia dengan satu kesusahan. Sebab itulah golongan wali, golongan arif ini, bagi mereka wurud faqah a'yadul muridin. Kedatangan kekuatan dalam hidup mereka, bagi itulah perayaan, kerana memberi peluang kepada mereka untuk dapat merasa lazat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alam ta'alam ta'arrafa huwa muridhu. Kita hendaklah tahu bahawa ta'aruf, makrifah yang Allah beri kepada kita itu huwa muridhu alaik. Itu adalah yang datangkan hadiah daripada Allah. Itu yang Allah bagi. Allah bagi khusus. Hasilaka bi tariqi fadl. Dapat kepada kamu dengan Allah mata-mata. Wal a'mal, adapun amal ibadat, anta muhdiha ilaih. Amal ibadat yang kita buat, kita persembahkan kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah. Tapi makrifah yang Allah dalam basirah kita itu ada hadiah Allah bagi khusus dengan kurnia Allah. Mana yang lebih besar? Wa ainatu ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Hanya Allah lah yang lebih kita kendaki, kurnia Allah lebih kita kendaki. Di samping kita teruskan amal ibadah kita istiqamah dengan ibadah kita, tetapi di masa yang sama kita mengharapkan Allah sampaikan kita kepada maqam irfan, walaupun sampai ke ilallah, sampai ke hadrat Allah. Jadi bukan mudah nak sampai hadrat Allah ini. Jadi kesimpulan dia bahawa amal yang sedikit itu serta makrifah adalah lebih baik, serta beri makrifahnya adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi tak ada dapat redha Allah, tak dapat menghasilkan makrifah kepada Allah. Jadi apabila Allah beri jalan, buka jalan seorang itu makrifah yang sedikit, seseorang itu istiqamah dengan ibadah dia, istiqamah dengan diri dia, hinggalah Allah akan menambah makrifah, menambah lagi, meninggikan lagi tarak. Allah akan mendekatkan lagi, meninggikan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akan tenang, dia akan tenang, dia akan mudah mengibadah Allah, sehingga dia akan sampai kepada martabat abdullah, hamba Allah yang sebenar. Jadi semoga jadi kesimpulan ada pukul 31. Kesimpulan kita daripada hikmah hari ini, di antaranya hendaklah sabar dengan Allah, dengan apa Allah yang beri, hendaklah sabar. Dan masa yang sama kita taslim, redha, kita apa dapat nama kita syukur, dan kita istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam mengerjakan wirid-wirid hingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kita hamba-hamba yang saleh, hamba yang akan dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala alam. Saya kepada pengurus majlis.